Okey, sebelum saya, meneruskan kelas, so saya nak, kongsi sedikitlah semalam yang mungkin buat tambahan sikit. Semalam berkenaan dengan, soalan berkenaan dengan mempertahankan diri tu. Kalau di apa nama, yelah dalam keadaan yang terdesak apa semua. So kalau, apa nama, kita tengok, ulama sebut kata, siapa yang diserang untuk orang tu dia serang, untuk membunuh dia ataupun untuk mengambil, harta dia ataupun untuk, apa nama, me menguasai ataupun mengambil kesempatan ke atas dia punya isteri dia atau anak-anak dia. Kemudian, dia mempertahankan diri sehingga menyebabkan kematian, maka tidak ada masalah. Kalau dia tidak mampu untuk melarikan diri, kan. Kalau dia mampu untuk melarikan diri, dia kena melarikan diri dulu. Dan dia juga macam saya sebut, dia perlu mempertahankan diri dengan benda yang paling ringan sehingga paling ringan, sehingga yang paling beratlah. So, kalau dia mampu untuk mempertahankan diri dengan mulut, tekan diri dengan mulut dulu. Kalau dia mampu untuk mempertahankan diri dengan, meminta bantuan daripada orang lain, maka dia akan mulalah. Sehinggalah naik ke, yang paling tinggi. Kalau orang tu serang pakai, apa nama, dengan kayu, maka dia balas dengan kayu. Tapi kalau dah tak ada, apa nama, apa sahaja dah tak ada, yang ada hanya satu saja alat, maka yang tu dimaafkanlah, kan. Allah Taala sebut apa, "Wala man intasara ba'da zulmihi faulaika, ma 'alaihim min sabil." Dan sesiapa yang, menang ataupun yang, berjaya selepas dia dizalimi, maka itulah, kejayaan ataupun itulah jalan yang dia ada. Okey. So, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung dengan, Doktor, ya? Ha, sorry ganggu. Saya nak tanya, semalam doktor ada sentuh sikit berkenaan dengan penghutang yang enggan bayar. Dan kami pun ada okey. jumpa berkenaan dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang orang yang enggan bayar hutang tu dia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri. Boleh Hmm, doktor jelaskan berkenaan dengan hukuman had bagi penghutang tu? okey. Orang yang berhutang, kalau kita tengok dalam hadis, tersebut, orang yang, Nabi SAW sebut, Nabi SAW menjatuhkan, apa nama, hukuman potong tangan ke atas orang yang, apa nama, yang tidak mahu membayar hutang, kan. Jadi kalau kita tengok dalam, perbincangan para ulama tentang hadis tersebut, so hadis tersebut difahami pertama, yang melihat secara zahir kepada hadis tersebut bahawa kalau orang yang sengaja tidak mahu membayar hutang dalam keadaan dia mampu bayar hutang, orang macam ni dia dikategorikan sebagai pencuri. Jadi dia kena potong tangan. Bagi ulama yang mengatakan yang tidak bersetuju, dia kata bahawa perempuan yang, tidak mahu membayar hutang dalam hadis tersebut, dia, tidak mahu membayar hutang dalam hadis tersebut adalah salah satu daripada sifat dia. Dan dia ada satu lagi sebab lain yang menyebabkan dia kena potong tangan, iaitu dia itu sendiri adalah seorang pencuri. Jadi dia itu dipotong tangan dengan sebab dia mencuri, bukan dengan sebab dia, apa nama, tidak mahu membayar hutang. Sebab orang yang tidak mahu membayar hutang dengan sengaja, dari segi definisi dia bukan pencuri, tetapi dia adalah pengkhianat. Sebab pencuri ini, keadaannya itu dia mengambil daripada awal lagi, itu mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Tetapi orang yang meminjam, daripada awal lagi itu, dia mengambil hak orang lain dengan cara yang betul. Cumanya dia berubah daripada cara yang betul itu menjadi cara yang salah selepas itu. Jadi orang yang selalu, bermula dengan betul dan diakhiri dengan salah, yang itu kita tak bagi sebagai pencuri, tetapi kita panggil sebagai dia pengkhianat. Contohnya, orang yang pecah amanah. Orang pecah amanah ni,
fa iza tumina khana. Orang yang diberikan amanah kemudian dia pecah amanah. Dia mengkhianati. So, orang itu daripada awalnya dia mendapat amanah dengan cara yang betul. Tetapi selepas itu, barulah dia membuat amanah tersebut, menyalahgunakan amanah tersebut dengan cara yang salah. Dan pada waktu itu, dia dinamakan sebagai pengkhianat. Jadi berbalik kepada hadis tadi itu, Nabi SAW menjatuhkan hukuman terhadap wanita yang tidak mahu membayar hutang itu sebab dia ada dua sifat itu. So, dia itu seorang pengkhianat dan dia juga adalah seorang pencuri. Macam kita lah, kita ada banyak sifat. Kita ada sifat kita seorang yang jujur dan kita ada sifat kita sebagai seorang yang kita jujur kadang-kadang dalam masa yang sama kita juga seorang yang pemalas contohnya. So, kita itu menjadi bermasalah dengan sifat pemalas walaupun kita itu seorang yang jujur. Boleh dapat? Betul. Okey, sama. Okey, jadi insya-Allah seterusnya kita akan tengok kepada minum arak. Jadi minum arak ataupun kita panggil sebagai syaribul muskiri ataupun syaribul khamri ataupun syurbul khamri. Okey, pertama kita akan tengok dari segi arak itu apa, kemudian dosa minum arak, hukuman peminum arak, pensabitan minum arak, bukti dan juga dadah. Okey, pertama arak ataupun al-khamru. Dari segi terjemahan literal kita boleh kata al-khamru itu adalah sesuatu yang memabukkan ataupun minuman yang memabukkan. Al-khamru, minuman yang memabukkan. Dan biasanya al-khamru itu dia merujuk kepada perahan-perahan buah ataupun perahan anggur. Perahan anggur. Maka selain daripada ini zaman dululah ataupun perahan anggur ataupun perahan menggunakan daripada gandum kan. Akhirnya menghasilkan suatu minuman yang memabukkan. Itu kita panggil sebagai al-khamru. Okey, kemudian dari segi definisi al-khamru itu membawa maksud menutupi. Ini dari segi definisi bahasalah. Membawa maksud menutupi. Sebab apa? Sebab orang yang minum arak itu otaknya itu akan tertutup. Otaknya itu akan tertutup dan otaknya itu akan block sehingga menjadikan dia seorang yang tidak berakal. Sebab itu apabila orang mabuk, dia akan hilang akal, dia akan hilang pertimbangan. Menutup jalan kebenaran dan lupa diri daripada Allah SWT. Jadi ini juga adalah salah satu daripada sebab kenapa minum arak itu tidak dibenarkan, diharamkan kerana ada keadaan-keadaan atau kita dengan sengaja menjadikan otak kita tertutup rapat daripada mengingati Allah SWT. Jadi hukum meminum arak adalah haram. Sama ada sedikit atau banyak. Kathiruhu wa qaliluhu. Dan banyak ke sedikit ke hukumnya adalah haram. Kecuali ketika darurat. Okey, meminum arak dalam keadaan darurat ini adalah perbincangan di kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan bahawa minum arak itu dalam keadaan darurat pun tidak dibenarkan. Kerana adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa arak itu tidak boleh dijadikan ubat. Jadi dalam keadaan darurat pun itu untuk berubat. So, dalam keadaan darurat boleh. Yang ni kalau dalam keadaan darurat ke dalam perubatan. Dan ada sebahagian ulama tidak membenarkan kerana Nabi SAW mengatakan bahawa tidak ada ubat pada perkara-perkara yang haram. So arak dalam mazhab Syafi'i adalah najisul ain. Najis ain ini adalah najis najis itu sendiri. Dia sama macam tai, sama macam air kencing. Dia ada satu lagi istilah kita panggil sebagai najis hukmi. Najis hukmi ini adalah dari segi perbuatan itu adalah satu perbuatan yang bernajis, bukan perkara tersebut adalah perkara yang benda tersebut adalah benda yang najis. Kan contohnya bila Allah sebut dalam Al-Quran innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kan sesungguhnya innamal khamru arak, khamru wal maisir dan juga judi. Khamru wal maisiru wal ansab menilik nasib. Wal azlam min amali syaitan adalah fa innahu rijsun min amali syaitan fa innahu rijs. Dan itu adalah najis. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan bahawa
Al-khamru itu adalah najis sebab dalam ayat yang sama Allah Taala merujuk kepada rijsun. Tetapi dalam mazhab yang lain mengatakan bahawa arak itu bukan najisul aini sebab dalam ayat yang sama memang Allah kata arak itu adalah najis, tetapi kalau kita tengok dalam ayat yang sama judi selepas itu. Innamal khamru wal maisiru, judi. Judi itu najisnya apa adalah najis hukmi. Dan bermain judi itu sendiri adalah haram. So bukanlah daun teruk itu menjadi najis, tidak. Dadu yang digunakan ketika berjudi menjadi najis, tidak. Meja yang digunakan untuk berjudi itu menjadi najis, tidak. Jadi yang menjadi najis itu adalah perbuatan bermain judi. Begitu juga dengan arak. So pada pandangan yang mengatakan bahawa arak itu tidak najis, pada najisul aini, bahawa yang mabuk yang menjadi najis itu adalah ataupun yang berdosa itu adalah najis itu merujuk kepada perbuatan meminum arak, bukan arak itu sendiri. So itu adalah pandangan lah. Dengan menggunakan ayat yang sama, tetapi ia menjadi cara menjadi hukum yang berbeza. Kan? Sebab itu dekat sini selalu kita tengok walaupun ada hadis yang sahih, walaupun ada ayat Quran, tetapi tetap menghasilkan hukum yang berbeza. Itulah kita panggil sebagai ikhtilaf. Itu khilaf di kalangan para ulama. Okey, ni yang saya sebut tadi tu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. So al-khamru dan juga al-maisir itu disebutkan secara bersama. Tetapi mazhab Syafi'i hanya meletakkan al-khamru itu pada najisul aini dan wal maisir wal ansab menilik nasib, berjudi itu tidak termasuk di dalam najisul ain tetapi itu masuk dalam najis hukmi. Itu perbuatan menilik nasib itu sendiri adalah satu perbuatan yang najis, yang berdosa. Okay, Nabi SAW juga pernah ditanya, faqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil bata' wa huwa syarabun yasna'u min al-'asal wal mazar wa huwa syarabun yasna'u min asy-sya'iri aw dhurrati faqala sallallahu alaihi wasallam aw muskirin huwa qala na'am qala kullu muskirin haramun inna 'ala Allah 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Faqalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala 'irqu ahli an-nar aw saratu ahli an-nar. Okay, Nabi SAW ditanya tentang al-bata'. Bata' ni adalah satu minuman yang diperbuat daripada madu. Maksudnya daripada madu sendiri pun sebenarnya boleh dijadikan proses penapaian yang akhirnya menghasilkan minuman yang memabukkan. Wal mazar, iaitu satu minuman yang dihasilkan daripada syair, gandum. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, awamuskirun huwa, adakah semua itu dia memabukkan? Kemudian Nabi SAW menjawab, qala kullu muskirin haram. Sahabat menjawab, ya, ia memabukkan. Dan Nabi SAW kata, kullu muskirin haram. Setiap perkara yang memabukkan adalah haram. Inna 'ala Allah 'azza wa jalla 'ahdan. Sesungguhnya Allah SWT telah membuat satu perjanjian. Liman yashrabul muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Sesiapa sahaja yang meminum perkara yang memabukkan, maka dia akan diberikan an yusqiyahu min tinatil khabal. Dia akan diberikan minuman dengan tinatil khabal. Kemudian sahabat bertanya, apakah itu dinamakan sebagai, yang dimaksudkan sebagai tinatul khabal? Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah yang maksud tinatul khabal? Kemudian Nabi SAW menjawab, irqu ahlin nar, peluh-peluh ahli neraka, ataupun musaratu ahli nar, ataupun jus-jus ahli neraka. Maksudnya merujuk kepada nanah, darah yang terkeluar daripada ahli neraka. Itu adalah minuman bagi orang-orang yang meminum arak. Dalam hadis yang lain, an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yashrabanna an-nasu min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Nabi SAW kata apa? Akan datang, ataupun manusia itu nanti akan datang dari kalangan umatku yang meminum arak atau yang meminum al-khamru. Yusammunaha bighairi ismiha, yang memberikan nama yang lain selain daripada nama arak. So ini kita tengok pada zaman kita lah.
Macam-macam jenis arak, semuanya sebenarnya merujuk kepada satu jenis yang sama sahaja. Kemudian hadis yang lain, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa sahaja perkara yang memabukkan yang banyak, perkara yang kalau banyak dia memabukkan, maka minum sedikit pun dia menjadi haram. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi. Okey, kemudian dari segi larangan meminum arak ini, kalau kita tengok, sebenarnya ia bukanlah semata-mata diharamkan di dalam Islam. Agama-agama lain juga secara umum melarang daripada meminum arak. Cumanya mereka tidak ada maksudnya hukuman yang ada itu berbezalah dengan hukuman yang ada pada di dalam Islam. Dan kita tahu bahawa salah satu daripada 5 maqasid yang perlu dijaga adalah hifzul aql, memelihara akal. Jadi memelihara akal adalah sesuatu yang sangat-sangat dituntut, dan Islam mengharamkan apa sahaja perbuatan yang boleh menyebabkan peranan atau fungsi akal itu hilang atau fungsi akal itu lenyap. Okey. Hukuman bagi peminum arak. 40 kali sebatan, ini berdasarkan apa yang ada di dalam perbuatan daripada perbuatan Nabi SAW. Kemudian sebatan sebanyak 80 kali oleh Sayyidina Umar, iaitu kita panggil sebagai ta'zir. Sayyidina Umar dia menambah yang tersebut. Tetapi bagi orang yang dia menghalalkan arak, dia kata arak itu adalah sesuatu yang halal, maka perbuatan tersebut adalah satu perbuatan yang berdosa dan boleh membawa kepada kufur, sebab dia telah menghalalkan sesuatu perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah memukul, ataupun kita panggil memukul lah, orang yang minum arak itu dengan selipar dan juga dengan al-jarid. Al-jarid itu pelepah tamar. Pelepah pokok tamar. Sebanyak 40 kali. Maksudnya apa? Hukuman sebatan bagi peminum arak itu adalah sebanyak 40 kali. Tapi tambahan dia oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melihat kepada adanya maslahat untuk dijaga sehingga ditambah sebanyak 40 kali. Dalam satu hadis bahawa anna Uthman radhiyallahu anhu amara bijildi al-Walid bin Abi Mu'ayth fajalladahu Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma wa Ali radhiyallahu anhu yu'addu hatta balagha 40 faqala أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. Okay, daripada bahawa Sayyidina Osman ini dia menyuruh supaya disebat Al-Walid bin Abi Mu'ayth. Lalu Abdullah bin Ja'far dia telah memukul atau menyebat orang itu. Wa Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali menambah selepas itu untuk mencukupkan sebanyak 40 kali sebatan. Maksudnya Abdullah bin Ja'far dan juga Sayyidina Ali dia memukul Al-Walid bin Abi Mu'ayth sebanyak 40 kali lah secara bergilir-gilir. Kemudian faqala siapa tu? Faqala Osman. Kemudian Osman dia berkata, amsik, bila dah sampai ke 40, Sayyidina Osman dia kata, okey, dah cukup. Summa qala, kemudian Sayyidina Osman dia berkata, jallada Nabi sallallahu alaihi wasallam 40. Nabi SAW telah memukul sebanyak 40 kali. Kemudian Abu Bakar memukul sebanyak 40 kali. Kemudian Umar dia pukul sebanyak 80 kali. Wa kullu sunnatin, semua itu adalah sunnah.
Wa hadza ahabbu ilayya. Tetapi 40 itu adalah satu antara bilangan yang lebih aku sukai. Jadi Nabi SAW, jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia suka, dia lebih selesa menjatuhkan hukuman sebanyak 40 kali sahaja. Okay, kenapa Sayyidina Umar dia menjatuhkan sehingga 80 kali? Kan? Kenapa Sayyidina Umar dia menjatuhkan sehingga 80 kali? Kerana ini adalah daripada kata-kata Sayyidina Ali kepada Umar. Idza syariba sakara wa idza sakara hadhiya wa idza hadhiya iftara wa haddul muftara samanun. Okay, orang yang dia minum arak, dia akan mabuk. Orang mabuk dia akan mula mencela-cela. Dan orang yang mencela-cela ini dia akan bergurau atau bercakap tak tentu hala. Orang yang macam ni dia cakap tak tentu hala, dia suka untuk memfitnah. Kan? Dan tuduhan ataupun hukuman hudud ke atas orang yang memfitnah ini adalah sebanyak 80 kali sebatan. Sebab apa? Bila seseorang itu dia minum arak dan dia menuduh orang lain berzina, maka dia tetap boleh dijatuhi hukuman qazaf walaupun dia melakukan tuduhan tersebut dalam keadaan mabuk, kerana mabuk tersebut dilakukan dengan sengaja. Dia beza dengan orang yang mabuk secara tidak sengaja, kan, ataupun dia cakap menuduh orang secara tidak sedar, itu adalah sesuatu yang berbeza. Tetapi bagi peminum arak, walaupun dia tidak sedar tetapi minum itu adalah minum dengan option diri sendiri, maka dia dijatuhi hukuman qazaf juga. Okay, pensabitan minum arak. Untuk mensabitkan seseorang minum arak tertakluk kepada sebab berikut. Yang pertama, minuman itu adalah khamr ataupun minuman yang memabukkan, menghilangkan akal manusia. So, memang kita tahu dia sengaja minum arak. Tapi kalau dia minum minuman yang lain yang biasanya tidak mabuk, maka ia dimaafkan. Sebab apa? Sebab itu bukan sengaja. Kan? Mengetahui bahawa minuman itu memabukkan. Kalau dia tidak tahu apa yang dia minum itu memabukkan, contohnya, dia berjalan-jalan, dia pergi mana-mana, pergi makan, tiba-tiba ada secawan air. Dan dia minum dan dia tak tahu bahawa dalam air tersebut ada arak. Dan dia minum, kemudian dia mabuk. Jadi itu dimaafkan. Melakukannya dengan sengaja. Kan? Kalau dia tidak sengaja, seperti dia dipaksa, maka dia dibenarkan untuk, maka dia dimaafkan. Mengetahui bahawa hukumnya adalah haram tanpa disyaratkan tahu hukum minum arak. Jadi dia tahu bahawa meminum arak itu adalah haram. Cumanya dia mungkin tak tahu bahawa kalau dia minum arak, dia kena sebat 40 kali. Atau dia kena sebat 80 kali. So dalam keadaan tersebut, dia tetap akan dijatuhi hukuman sebab dia dah tahu bahawa minum arak itu adalah sesuatu yang haram. Kemudian baligh dan berakal. So, orang yang belum baligh, dia minum arak, dia tetap boleh dijatuhi hukuman ta'zir tetapi tidak sampai ke tahap hukuman hudud. Orang berakal, so kalau orang gila dimaafkan. Minum dengan kemahuan diri sendiri tanpa dipaksa ni samalah. Kan? Melakukannya dengan sengaja. Minum dalam erti kata yang sebenar iaitu melalui mulut. Okey, sebelum saya terlupa, so untuk orang yang minum arak, hukuman tersebut dijatuhi dalam keadaan dia sedar. Dia tidak boleh dijatuhi kepada dia gila, dia mabuk. Kemudian hukuman tersebut dijatuhkan ketika dia mabuk. Tidak boleh. Mesti sebatan dilakukan ketika dia sedar. Ini ada soalan. Kalau lafaz cerai semasa mabuk pun jatuh talak, betul. So kalau lafaz cerai semasa mabuk, talak jatuh. Tapi kalau dalam keadaan contohnya macam orang yang baru habis abuse, kan, dia cakap pun mamai-mamai, so itu lain, kan, itulah lain.
Okey, bukti yang boleh mensabitkan kesalahan minum arak, yang pertama adalah kesaksian, iaitu keterangan lisan yang diberikan oleh dua orang saksi atau pengakuan dengan kerelaan. Dan yang kedua adalah dari segi pengakuan oleh diri sendiri, kan? Tanpa ada paksaan. Kalau dia dipaksa untuk mengaku, tidak dibenarkan. Pengakuan tersebut mesti datang daripada diri dia sendiri. Okey. So pengakuan tersebut sama ada dia boleh buat secara jelas, dia kata aku telah minum arak. Ataupun dia kata aku telah minum air orang tu, kemudian aku mabuk dalam keadaan aku tahu dan aku pilih, kan. So apa sahaja pandangan kata-kata dia yang secara jelas mengatakan bahawa dia minum arak dengan sengaja, dia minum arak dia mengaku dia minum arak, maka itu adalah kesaksian. Itu adalah pengakuan. Okey, seterusnya adalah isu berkaitan kesaksian. Saksi mesti terdiri daripada dua orang lelaki yang cukup syarat. Mesti terdiri daripada dua orang lelaki yang cukup syarat. Jadi orang yang tak cukup syarat uh, tidak dibenarkan. Maksudnya orang yang tidak adil dan orang yang fasik. Dan syarat syarat saksi yang adil ini adalah satu syarat yang besar sebenarnya. Kita tengok kalau ulama-ulama dahulu, sebab adil ni dia berbeza ikut masa. Kalau orang dulu, siapa yang tak pakai kopiah pun ada sebahagian pandangan mengatakan bahawa itu dah jatuh menjadi tidak adil. Sebab pakaian orang yang adil itu adalah dengan memakai kopiah itu pada zaman ulama tersebut. Dan pengakuan memadai dengan sekali pengakuan sahaja, dia buat pengakuan sekali. Kemudian kalau dia tarik balik pengakuan, so pihak hakim akan terima penarikan balik pengakuan tersebut. Untuk kita pastikan, untuk kita elak daripada unsur-unsur syubhat semampu mungkin. Okey, dadah. So dadah ini dia tidak termasuk di dalam arak, tetapi dari segi peranan dia, kesan dia sama menghilangkan akal. Jadi ia termasuk di bawah hukuman ta'zir. Maksud dia masih tetap boleh dijatuhi hukuman ta'zir. Okey, kemudian yang terakhir ni sebahagian ulama dia ada menambah bahawa hukuman hudud itu tidak boleh dijatuhkan semata-mata dengan sebab orang itu dia ada muntah dan bau arak, kan. Perlu kepada bukti lain yang lebih jelas. Dan sebab itu kita sebut tadi tu segi pengakuan dan juga ada saksi. Sebab ada kemungkinan bahawa dia itu dipaksa minum arak. Ada kemungkinan dia itu minum arak dalam keadaan darurat, ataupun dia itu minum arak dalam keadaan tersilap. So, semua itu adalah kemungkinan yang perlu kita ambil kira sebelum kita menghukumkan seseorang itu sebagai peminum arak. Nabi SAW disebut idra'ul hududa ma wajadtum lahu madfa'an, ataupun idra'ul hududa 'anil muslimin mastata'tum. Fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabilahu fa innal imama an yukhti'a fil 'afwi khairun min an yukhti'a fil 'uqubati. Jauhilah hudud, jatuhkan hukuman hudud kepada kaum muslimin selagi kita mampu. Fa in kana lahu makhrajun, kalau kita ada jalan keluar, maka gunakanlah jalan tersebut. Sesungguhnya seorang hakim itu dia menjatuhi hukuman secara salah, menjatuhi hukuman dengan memberikan kemaafan yang salah, membebaskan seseorang itu adalah, maksudnya dia tersilap membebaskan itu adalah lebih baik daripada dia tersilap menjatuhkan hukuman. Okey, jadi itu sahaja berkenaan dengan
Rancangan kita tentang minum arak, insya-Allah. Okey, seterusnya